maka kita tengok ukuran yang dinilai atau diletakkan oleh manusia dan ukuran yang diletakkan oleh agama. Kalau kita katalah di dunia ini, kita kata di dunia lah, ukuran semasa hari ini, siapa yang tinggi mengajinya dan memiliki gelaran-gelaran yang tertentu, mungkin kita kata dia seorang profesor lah, mungkin syekh ke dan sebagainya, mereka inilah orang yang paling pintar sekali mengikut apa yang diperhatikan pada hari ini. Jadi berlainan dengan apa yang dinilai dan diukur oleh agama mengenai pintar ini. Jadi sebab itulah tajuknya, siapa orang yang pintar, ini orang yang cerdik. Atau kita bahasakan orang yang cerdik ni kalau mengikut agama, macam mana rupa orangnya? Adakah betul cerdik ini diukur berdasarkan sijil-sijil atau ijazah dan sebagainya yang kita miliki, atau mungkin cerdik berdasarkan kekayaan yang kita miliki, atau kemuliaan, pangkat, atau mungkin juga jawatan, baik dalam apa juga perkara, maka adakah itu disebut sebagai orang yang pintar? Kan? Itu dia. Kalau kita tengok dari sudut kekayaan, contohnya misalnya nama-nama yang masyhur di dunia ini, seperti Bill Gates, lagi yang mengasaskan Facebook, kemudian seorang tycoon daripada China, apa nama dia, Alibaba apa nama, kan? Ini di antara nama-nama yang selalu disebut sebagai orang yang berjaya dalam hidup. Adakah ini orang yang pintar? Kan? Macam mana kita kata pintar tu? Baik, kita lihat hadis ini. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Ya'la, iaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah, yakni tidak cerdik, ialah orang yang mengikut kehendak hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Ta'ala untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan daripadanya tanpa beramal soleh. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sahabat yang meriwayatkan hadis ini ataupun yang pertama ialah Imam Tirmizi. Imam Tirmizi yang membukukan hadis ini dalam kitab dia. Itu dia, Al-Jami' As-Sahih. Dia kalau nama di bawah tu, kita kata nama ulama lah. Imam Tirmizi, apa nama dia, Abu Isa Saurah nama dia kan. Di antara ulama yang hidup pada kurun yang ketiga, kita kata semusim lah dengan imam hadis yang lain. Dia meninggal pun sekitar tahun 279 Hijriah, sekitar itulah dia meninggal. Maknanya dalam lingkungan salafus salih, ulama-ulama yang kita kata terdahulu yang soleh. Itu dia kan, salaf maknanya yang dulu ataupun yang awal, soleh lah. Jadi ada pun yang selepas daripada kurun yang ketiga itu kita panggil ulama khalaf kan, kemudian itu dia. Jadi yang khalaf ni pun ada yang baik juga, tapi selalu disebut salafus salih. Dia tak sebut pula khalafus salih, dia tak sebut begitu kan. Sebutan itu tak disebut begitu. Tapi bukanlah makna orang kemudian ni tak ada baik, macam kita ni baik juga kan. Kalau tak baik tak datang masjid kan. Baiklah tu, insya-Allah. Dan begitu juga dengan orang yang lain. Jadi maknanya Imam Tirmizi dalam lingkungan salafus salih, ulama-ulama atau orang dahulu yang baik. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini iaitu Shaddad bin Aus atau kunyahnya Abi Ya'la, seorang sahabat yang kita kata termasuk dalam generasi muda lah. Disebut bahawa dia ni dan bapanya adalah sahabat.
Walaupun di sini disebut radhiyallahu anhu, tapi ada catatan yang menyebut bahawa bapaknya ini juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan di antara orang yang kita kata pakciknya terkenal, iaitu Hasan Zaid bin Thabit, pakcik dia. Tu dia, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini di antara penulis wahyu. Penulis wahyu. Wahyu ni dah tulis zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi lagi dah tulis dah. Tu dia. Cuma mungkin kita kata mediumnya atau materialnya dalam bentuk yang tak seperti kita hari ni lah kan. Mengikut apa sahaja bahan yang ada pada hari itu, pada pelepah tamat, pada kulit-kulit haiwan, mungkin pada kayu dan sebagainya ditulis. Itulah dia bentuk atau kita kata media yang ada pada ketika itu untuk penulisan wahyu. Sehinggalah zaman Sayyidina Uthman ibn Affan baru dibukukan, baru dah ada mungkin teknologi kertas tu barulah ada. Tu dia. Pun sebelum tu dah ada dah satu mazhaf ditulis zaman Sayyidina Abu Bakar, dipanggil mazhaf al-imam atau mazhab al-um, mazhab induk. Satu. Jadi masa zaman Sayyidina Uthman tu nak tulis tu, dia minta mazhaf tu yang disimpan oleh Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Tu dia. Baik. Jadi adapun Syaddad bin Aus ini, dia anak saudara kepada Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu dan juga seorang penyair. Tu dia. Ada yang kalau kita tengok perbincangan berkaitan dengan apa kita kata macam nasyid ataupun qasidah kan, ada yang mengaitkan dengan nama Zaid bin Thabit ini, kerana dia menyampaikan syair-syair dia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada ulama mengambilkan, jadikan dia sebagai hujah bahawa bolehlah kita berqasidah dan sebagainya daripada Zaid bin Thabit ini. Ada seorang lagi Zaid apa? Zaid bin Harithah. Tu kan. Zaid bin Harithah ni yang nama dalam Quran tu lah. Kan, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apa disebut di sini? Ada dua perkara. Satu al-kayyisu, satu al-ajiz. Al-kayyisu sini maksudnya orang yang cerdik. Al-ajiz orang yang lemah ataupun dikata yang tak cerdik lah. Yang lemah ni tak cerdik. Maksud lemah ni mungkin lemah akal fikiran, atau lebih tepatnya lemah iman. Jadi kalau begitu, cerdik ni ialah cerdik berdasarkan ukuran keimanan dia. Orang mukmin memang orang yang cerdik. Orang mukmin dia memang orang yang cerdik. Adapun orang kafir memang dia bodoh. Tu dia. Dia automatik dia bodoh. Walaupun kehidupan mereka penuh dengan kemewahan dan kekayaan, tetapi mereka bodoh. Bodohnya kerana mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kerana mereka tidak bertuhan. Bila dah tak bertuhan tu kira bodoh dah tu. Kan? Bodoh. Cuma dia mengaku diri dia pandai. Kan? Melihat akulah yang paling cerdik, pada hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Kerana mereka diperdaya oleh syaitan. Tu dia. Jadi bodoh lah tu. Cuma dia tak sedar dia bodoh. Kan? Baik itu kita tengok dalam Quran, Allah cerita tentang orang munafik. Mereka bercita-cita atau konon-kononnya mereka ingin berbohong kepada Allah, padahal Allah yang membohongi mereka. Tu dia. Tu bahaya tu. Kita rasa kita cerdik sangat, pandai sangat, sebenarnya Allah membiarkan kita dalam kebodohan. Lagi bahaya sebenarnya, dia tak sedar. Dia tak sedar. Tu dia. Baik. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat ukuran al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ada dua perkara. Orang yang cerdik ini mengikut ukuran dan kacamata agama, iaitu orang yang selalu menghitung diri dia. Maknanya dia selalu muhasabah diri dia. Dia selalu melihat kelemahan, kekurangan diri dia, lalu dia melakukan koreksi dan pembaikan. Kan? Dia selalu tengok diri dia, bukan tengok orang. Kan? Aku ni apa lagi kebaikan yang aku tak buat? Apa lagi amalan yang masih belum lagi aku dapat sempurnakan, ataupun yang belum aku tingkatkan? Itu. Inilah orang yang cerdik. Maknanya dia selalu berusaha untuk meningkatkan diri dia
selaras dengan peningkatan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tingkatkan diri dia. Sebab kadang-kadang kita tengok, kalaulah kita kata orang yang hanya menilai agama itu hanya semata-mata berdasarkan rukun iman tu saja, aku semayang tak tinggal, puasa lengkap, kemudian zakat, bayar haji, kemudian apa lagi, selesai dah, dia kata cukup dah tu. Kalau hanya itu sahaja semata-mata ukurannya, sebenarnya tak cukup lagi. Kerana Nabi SAW sebut, dia kata iman tu ada berapa? Ada 60 cabang ataupun lebih. Ada yang mengatakan 70 cabang dan lebih. Situn wa bid'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu ada 60 lebih cabang dia, dan malu salah satu daripada iman. Mana kalau kita tengok berdasarkan rukun iman ataupun pelaksanaan praktikal berdasarkan rukun Islam, malu tak masuk dalam tu. Tapi tengok bagaimana dia merupakan cabang-cabang iman yang menjadi syarat kesempurnaan iman. Orang yang tak ada sifat malu, maka tak adalah iman dalam diri dia, atau tidak sempurna iman diri dia. Hari ni kita tengok dalam media sibuk dengan aplikasi yang terbaru. Aplikasi apa? Laki-laki tukar perempuan. Kan? Dia buat macam mana, kita pun tak tahu kan. Adalah aplikasinya masuk muka, kemudian dia boleh tukar muka kita tu, kalau kita jadi perempuan macam mana rupanya. Tu dia. Kan? Hak sebelum tu lagi, hak TikToknya, hak macam-macam lagi tu, itu habis semua tu kan. Tak elok belaka. Jadi maknanya, tengok kenapa manusia terjebak dengan aktiviti ataupun benda-benda macam itu, kerana tidak malu. Nampak? Sedangkan kita tengok dalam rukun iman tak ada pun. Yang 6 tu tak ada. Rukun Islam yang 5 praktikalnya pun tidak ada sebut tentang malu. Maknanya rupa-rupanya banyak perkara yang kita perlu sempurnakan. Banyak perkara yang perlu kita sempurnakan. Itu dia. Itulah maknanya di sini orang yang selalu muhasabah diri dia, dia koreksi diri dia, apa lagi perkara yang boleh aku tingkatkan dalam diri aku, atau mungkin juga apa lagi kejahatan-kejahatan yang masih ada pada diri aku yang boleh aku tinggalkan. Dia selalu hitung diri dia. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka ini di kalangan orang-orang yang miskin dan susah, bila melihat atau mendengar Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat supaya membelanjakan harta, kan, membelanjakan harta, mereka timbul rasa apa kita kata, macam rasa cemburu ataupun iri hati. Kerana dalam banyak-banyak perintah Nabi SAW, Nabi suruh bangun tengah malam, Nabi suruh baca Al-Quran, Nabi suruh itu, suruh ni, dia boleh buat. Tiba-tiba dalam bab mengeluarkan harta, membelanjakan harta, dia tak boleh buat. Sebab apa dia tak boleh buat? Kerana mereka ini tidak ada apa-apa. Mereka ini adalah di kalangan sahabat-sahabat yang miskin, yang ramai di antara mereka ini al-sufah. Memang miskin sungguh, tak ada apa-apa. Tu dia. Lalu mereka mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, kami ni ketinggalan lah. Dia kata kalau begitu, kerana bila engkau perintahkan kami sembahyang, kami boleh buat, bangun tengah malam boleh, suruh yang lain boleh, tapi bila tiba sampai perintah yang ini, kami tak boleh buat, kerana kami tidak ada apa-apa. Lalu Nabi SAW menyebut, bukankah bagi setiap tulang belulang anak Adam itu boleh dijadikan sebagai sedekah? Ulama menyebut kita ada 360 tulang, 360 tulang, dan setiap ruas-ruas yang ada pada tubuh badan kita itu boleh menyumbang, mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh belaka. Jadi maka jangan sempitkan, jangan sempitkan sedekah itu, sehingga Nabi sebut, kamu mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan, maka itu adalah sedekah. Kamu membuang duri di jalanan, maka itu adalah sedekah. Kamu menolong, mengangkat barang, mengangkat dan menurunkan barang, maka itu adalah sedekah. Dan banyak lagi contoh-contoh Nabi sebut yang menunjukkan rupa-rupanya sedekah ni begitu besar tafsiran dan penjelasannya dalam Islam. Baik, jadi maknanya kita ni selalu nak jadi orang yang cerdik, selalu kita muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita, renung diri kita, apa lagi yang kita tak buat. Dengan melihat orang-orang yang baik di kalangan salafus soleh, di kalangan sahabat, dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Islam, kita tengok apa lagi yang kita belum buat, yang kita belum pernah buat.
walaupun amalan tersebut merupakan amalan sunat, walaupun dia merupakan amalan sunat, apa yang belum kita buat lagi, tu dia. Maka inilah di antara cara untuk kita muhasabah diri kita, dengan mendorong diri kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan mendorong diri kita supaya segera meninggalkan segala perkara yang haram, bahkan kalau mampu yang makruh pun kita tinggalkan. Kena sekarang musim petai ni kacau pula kan, petai banyak, pergi pasar petai, bergayut-gayut petai, tu kan, tu dia. Jadi oleh kerana kita dah rasa-rasa aku ni nak ikut sunnah, ada kekuatan, yang makruh pun kita tinggalkan. Tapi jangan petai tak makan tapi isap rokok, itu kartun tu kan. Petai tak makan tapi rokok isap, itu kartun namanya kan. Tu dia kan, kena dua-dua pun buat, itu tak tahulah, kacau lagi tu. Baik, jadi dia selalu muhasabah diri dia. Kemudian yang kedua, orang yang cerdik ni wa'amila lima ba'dal maut, iaitu dia beramal, dia melakukan amalan. Dia bukan hanya muhasabah diri dia, menanamkan angan-angan saja dah, dia berazam dan dia berusaha melakukan amalan-amalan sebagai persediaan dia untuk menghadapi kematian. Maknanya orang yang menjadikan kehidupan yang kekal itu sebagai target atau wawasan dia, maka inilah sebenarnya orang yang cerdik. Ini sebenarnya orang yang cerdik. Kan kita biasa dengar cerita pokok tamar. Pokok tamar pun cerdik, tuan-tuan. Kan? Hadis yang masyhur sampai orang duk menyanyi lagu tamar. Kan? Pokok tamar yang menangis didengari oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana tamar tu nak digantikan dah. Ganti buat mimbar baru. Kan? Ganti. Nangis tamar tu. Sebab tamar itulah tempat Nabi SAW berpijak untuk berkhutbah, menyampaikan khutbah Jumaat, menyampaikan ucapan. Nabi pijak di atas dia. Maka dia rasa kita kata penuh dengan keberkatan. Tiba-tiba ada sahabat nak sponsor mimbar baru, kan, sponsor baru. Bila sponsor hak baru, hak lama ni lah mangsa. Ni tuan-tuan pun kena fikir juga nak sponsor ni kan. Nak sponsor kena fikir juga tu. Bukanlah kita nak kata kita kena buat baik, apa salahnya? Betul juga tu nak buat baik. Tapi hak lama sekarang nak buang ke mana? Kan, betul juga tu. Melainkan kalau satu benda tu memang perlu, dah diumumkan, tuan-tuan, kita tak cukup mencari tu. Dan rasanya pintu tandas tak pecah dah kot kan. Ada macam-macam benda-benda macam itu. Orang bagi tahu tak cukup tu nak buat ni, itu kita tak apalah. Tapi kalau benda dah ada, bagi tahu pengerusi saya nak ganti ni meja ni. Aduh. Betul lah tu, eloklah ganti hak canggih lagi kan. Tapi meja ni nak tahu mana? Kan, orang hak sponsor dulu, sudah kan. Jadi macam itu. Jadi itu yang berlaku. Tapi kes pokok tamar ni, dia sendiri yang menangis. Pokok tu sendiri menangis sebab dia tahu dia nak kena tukar dah. Akhir Nabi SAW berkata kepada pohon tamar tu, batang tamar tu, cakap dengan batang tamar tu, kan, aku bagi kamu dua pilihan, kamu nak yang mana? Kamu kekal di sini sebagai mimbar, ataupun aku doa kepada Allah agar kamu ini tumbuh dan hidup dalam syurga. Kena hak itu, dia kata aku nak syurga lah, kata gitu kan. Itu dia. Maknanya batang tamar pun cerdik, tuan-tuan. Cerdik batang tamar. Makhluk pokok tu pun cerdik. Apatah lagi manusia-manusia di zaman Nabi SAW. Seorang wanita yang kita pernah sebut, dia sakit kita panggil hari ni histeria lah. Histeria ke meroyan, jadinya itulah. Jadi tu mengacau-kacau. Satu hari dia datang bertemu dengan Nabi SAW, minta, kata, wahai Rasulullah, aku ni ada penyakit ni lah, sawan lah, kita sebut sawan, sehingga terdedah aurat aku bila aku sawan tu, tak sedar kan. Gitu. Doalah kepada Allah, minta supaya sembuh penyakit aku ni. Lalu Nabi berkata, wahai ibu, dia kata, boleh aku berdoa kepada Allah, tapi sebelum tu aku nak tanya, mana yang kamu nak? Kamu bersabar dengan penyakit yang ada pada kamu ini sehingga Allah berikan kamu syurga, ataupun aku doa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit kamu? Dengar syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi,
tak apalah, aku bersabarlah gitu. Tapi kau doalah kepada Allah agar ketika aku ini sawan itu tidak terdedah aurat aku. Tu dia sampai begitu. Jaga kehormatan diri dia. Kan? Dan itulah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya orang yang cerdik ni dia fikir kemudian. Bukan fikir hari ni sahaja, dia fikir kemudian. Kan? Tu. Fikir terutamanya selepas kematian, apa bekal kita nak bawa kan? Amalan kita ni banyak ke tidak? Kan? Tu dia. Baik itu kita tengok sesombong-sombong manusia, degil ke samsing ke, satu je benda yang boleh memberi nasihat kepada dia. Penasihat itu namanya mati. Itulah pakar penasihat yang paling baik. Manusia yang sombong macam mana pun, pakar penasihat dia tak ada lain tak bukan ialah mati. Bila datang satu pakar perunding yang namanya mati, maka jadi baiklah dia. Kan? Cuba kita perhatikan bagaimana Fir'aun yang diseru oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa kita tahu, Nabi Musa AS dibesarkan di rumah Fir'aun. Kan? Besar. Jadi anak angkat lah. Anak angkat. Sehingga akhirnya Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun akhirnya memusuhi dia, bahkan mengejar, ingin membunuh Nabi Musa AS. Menolak ajakan seruan kepada Islam, Tauhid, dan nak bunuh pula Nabi Musa. Kita tengok saat-saat dia nak tenggelamkan, bila dia tahu dah dia nak mati, kan? Sebab kita tahu dia tenggelam di Laut Merah, kan? Tuan pernah tengok peta Laut Merah punya besar tu, kan? Tapi bukan yang besar tu, yang dekat apa nama tu, terusan Suez tu, area di situ. Yang seberang itu dia pergi semenanjung Sinai. Situlah bukan laut yang besar tu. Yang besar tu sebesar semenanjung Tanah Melayu bukan tu, kan? Jadi ketika dia dah nak tenggelam secukup cungap, yalah bila dah pergi perang pakai baju besi. Bila baju besi dengan air ni, tuan-tuan tahulah, kan? Tu dia. Memang nak timbul tu pun tak boleh. Tu dia. Tak boleh. Jadi ketika itu baru dia menyatakan keimanan dia. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tu dia, tak sebut Allah pun, Tuhan Bani Israel. Kan? Bila nak mati, semua kelang kabut belaka. Kan? Kelang kabut belaka. Semua Allah jadi baik, yang jahat jadi baik. Yang ini pun, kadang-kadang ada orang sakit-sakit tu, nak pergi surau, nak pergi masjid. Tiba-tiba sihat tak pergi juga. Macam tu biasa kita tengok. Bertobat, bila dah baik, rupanya sakit, dia sakit ni lah sebelum mati, kan? Tu dia. Memang dia ingat, tapi bila tiba sihat, habis lebuh semua, kan? Lebuh. Tu dia, lupa dah penderitaan dia, dan akhirnya kembali menjadi penentang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Jadi orang yang cerdik ni dia fikir pasal mati. Amalan yang dia buat, ya Allah, ya Rabbi, amalan aku ni, malu aku kembali kepada Allah, dosanya banyak. Kita baca hadis Nabi SAW, cerita orang yang bankrupt, kan? Banyak amalan, balik-balik tengok rupanya banyak tanggungjawab dia, amanah dia yang tidak disempurnakan. Dia zalim kepada orang, habis semua lebuh belaka. Lebuh belaka. Tu dia, kan? Jadi maknanya kita fikir, kita beramal, dan kita membuat persediaan selepas daripada kematian. Apa yang kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu di antara amalan-amalan yang baik yang boleh kita buat ialah dengan membanyakkan baca Al-Quran. Banyakkan bersedekah. Sebab amalan-amalan ini dia akan datang kepada kita di hari kiamat, memberikan syafaat kepada kita. Tu dah banyak baca Al-Quran. Quran tu datang dengan rupa yang tersendiri untuk memberi syafaat kepada orang yang selalu dan suka membacanya, kan? Tu dia. Takkan Facebook datang tolong kita pula, kan? Quran lah. Mana yang banyak kita baca? Banyak baca Facebook, tak jadilah, kan? Tu dia. Nampak? Jadi maknanya orang yang cerdik dia fikir macam itu. Tentang bayangkan, kalaulah dalam kehidupan manusia dijadikan syurga dan neraka itu sebagai neraca dalam setiap tindak tanduk dia, maka sebenarnya inilah tanda-tanda orang yang cerdik dia. Sebab dia nak buat apa-apa, dia tengok ini tak mendapatkan pahala,
tidak menjadi bekalan kepada diri dia di akhirat, tak nak buat. Rugi, berdosa, lagi tak nak. Kan dia cerdik. Tu dia. Walaupun ada peluang yang besar di hadapan dia, tetapi oleh kerana dia memikirkan apa yang akan berlaku selepas kematian, maka peluang yang besar yang tidak atau melanggar perintah Allah Ta'ala dia akan tinggalkan. Saya tak nak buat, tak nak, sebab perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah larang saya, kan? Tu dia. Sebab dia orang yang cerdik. Orang yang cerdik macam itu. Kita pun tengok, kalau dalam media kita hari ni kenal siapa nama ahli tinju tu, yang Rusia tu kan, apa, Norman, gof sikit lah hujung nama dia kan. Tengok bila tiba bab salam dengan perempuan kan, dia tak salam. Tu dia, kan? Tapi kita, bukan kita yang di masjid ni lah, maksudnya sebahagian daripada kita ni lebur. Tak kira semuanya salam belaka kan, laki salam, perempuan salam. Tu dia, kan? Tu dia. Jadi akhirnya disitulah ukuran kekuatan diri kita. Kalau tidak tanduk kita, baik kita seorang ahli perniagaan misalnya, kita fikirkan bahawa ini adalah perintah Allah Ta'ala, ini adalah kerja yang boleh mendatangkan pahala selain daripada keuntungan, maka kita akan betul dalam timbangan, kita akan jujur dalam janji kita, kita akan pegang semua benda yang telah kita jaga tu. Tu dia, kan? Kita akan jaga benda-benda ni sebab kita hendak keuntungan yang lebih besar, iaitu di akhirat. Di akhirat, yang itu kita hendak, bukan kita nak semata-mata keuntungan di dunia, kan? Jangan kalau fikir dunia saja, tak ke mana lah kita, kan? Itu dalam ayat bab kelebihan Allah suruh cari apa yang Allah sediakan kita di akhirat. Kemudian Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan lupa bahagian kamu di dunia. Allah suruh jadikan akhirat itu sebagai matlamat besar kita, sebab itulah kehidupan yang kekal yang kita nak kejar. Jadi orang yang cerdik macam itulah, orang yang cerdik macam itu. Tu dia. Tapi bukanlah bermakna langsung kita abaikan di dunia. Kita kena ingat, kadang-kadang bila tidak ada bahagian-bahagian di dunia ini, dia menghalang kita mencapai kebaikan di akhirat. Kalau orang Islam tidak menjadi orang yang kaya, siapa lagi nak tolong orang Islam yang lain? Mestilah orang Islam. Kalau orang Islam tidak menguasai politik, siapa lagi nak menguruskan orang Islam? Kalau orang Islam tidak menguasai bidang-bidang dalam segala bentuk hal-hal kemanusiaan, siapa lagi yang akan menjayakannya kalau bukan kita? Maka kita niatkan, jadilah orang yang kaya, jadilah ahli politik yang hebat, jadilah usahawan dan sebagainya yang hebat, tetapi ialah untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Bukan meninggikan kita, meninggikan kalimah Allah. Baru betul. Barulah amalan dan tindakan kita itu mudah-mudahan dikira sebagai amal soleh dan mendatangkan pahala, kan? Mendatangkan pahala. Itu dia. Orang duk buat mi, dah banyak mi ni, dia buat mi juga. Nampak? Kenapa kamu buat mi? Sebab saya nak hasilkan makanan yang halal, yang bersih, bertepatan dengan syariat Islam untuk orang Islam. Itu dia, kan? Macam itu. Apa-apa barang yang kita buat, kenapa? Kerana nak meninggikan syiar Islam, nak menjaga kemuliaan orang Islam itu sendiri supaya mereka mendapat makanan yang halal. Itu dia, kan? Ini dia. Jadi kerja-kerja ini semua dikaitkan dengan akhirat, dan inilah dia lambang tanda kita ni cerdik, kerana kita membuat persediaan selepas kita mati nanti. Dah ada dah kita punya aset kita, kita bina kekayaan kita di akhirat, di syurga. Itu dia. Itulah yang cerdik sebenarnya. Itu dia, kan? Bukanlah suruh kita duduk rumah buruk je, bukan begitu, tetapi nak tunjuk bahawa matlamat besarnya di sana. Matlamat besarnya di sana. Itu dia. Baik, kemudian yang kedua kata Nabi, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah, yang ini orang yang tidak cerdik. Siapa dia? Iaitu orang yang ikut hawa nafsu dia. Itu dia. Kita tahu Allah Ta'ala ciptakan satu kita kata satu makhluk yang namanya nafsu dalam diri kita. Nafsu. Kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, inna nafsa la ammaratun bisu.
Manusia Allah Ta'ala bekalkan dengan nafsu. Dalam satu ayat Al-Quran Allah sebut nafsu ni dia menyuruh kepada tak elok. Habis kita buang nafsu itu. Kalau kita buang nafsu, kita jadi malaikat lah namanya, kan? Sebenarnya nafsu ini boleh kita kata dikuasai sehingga dia menjadi baik. Nafsu yang baik, siapa yang nak kawal dia? Iman lah nak kawal dia. Bila iman yang menguasai nafsu, maka nafsu itu akan terbimbing sehingga menjadi nafsu yang baik dan yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan, berbagai-bagai kebaikan. Sebenarnya nak buat kebaikan ni pun dia ada kaitan dengan nafsu, kan? Kenapa kamu ni suka sangat masjid? Masya Allah, saya rasa tenang. Nampak tu? Ada kaitan dengan keinginan diri dia, nafsu dia untuk melakukan kebaikan. Kenapa dia suka bersedekah? Kerana ada keinginan dalam diri dia, dorongan untuk dia melakukan kebaikan, nak melihat orang lain pun gembira. Ini nafsu. Maknanya bukan nafsu tu dia suruh buang, tetapi nafsu itu hendaklah dibimbing dan dikuasai oleh iman supaya orang tadi menjadi baik dan saleh. Nampak tu? Jadi adapun orang yang lemah ataupun tak cerdik ni, nafsu itu yang menguasai diri dia sehingga dia nak buat, dia hanya menunggu isyarat ataupun signal daripada nafsu dia. Nafsu dia nak buat ni, dia akan buat, tak kira, tanpa dia mengambil kira halal dan haram, utama atau tidak utama pada ketika itu, menguntungkan atau merugikan, mana yang baik dan mana yang lebih baik. Dia tak ambil kira benda-benda tu, kan? Kalau peringkat asasnya antara halal dengan haram lah, tak kira dah. Tapi sampai setahap bukan itu lagi. Orang yang benar-benar cerdik ni sampai tahap dia nak buat tu, dia fikir mana yang lebih baik. Tu dia. Yang ini dua-dua halal, dua-dua baik, tapi dalam dua-dua baik ini maka dia akan pilih mana yang lebih baik. Kita tengok Nabi SAW, antara sifat yang ialah kita pun sebut, walaupun kita tak upaya nak ikut, tapi mudah-mudahan dia mendorong kita untuk mencontohi baginda SAW. Di antara dua benda yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan. Contoh, kalau dibandingkan dua jenis kain, kan? Ada orang bagi dua jenis kain, ni kain A, ni kain jenis B. Kain jenis A ni, ini kualitinya bagus. Kain jenis B ni kualitinya rendah sikit, kasar. Maka Nabi SAW kalau terpaksa terima, Nabi akan ambil yang kasar tadi. Nampak tu? Kalau kita macam mana agaknya? Tentu kita ambil yang paling baik, kan? Tu dia. Kalau orang bagi durian, sekarang musim durian, kan? Musim durian. Yang ini bagus dah ni. Ini Musang King. Yang ini kuning apa nama? Saya pun tak tahu, ada kuning, ada nama kuning, kan? Mana satu yang paling bagus? Yang bagus antara kedua tu mana satu? Saya pun tak tahu. Musang King, kita akan pilih aku yang ni lah sebab ni Musang King, kata gitu. Yang ni kuning je, kan? Tu dia. Apa? Kita je, tapi berlainan dengan Nabi SAW. Nabi akan pilih yang paling rendah. Kalau dalam hal-hal yang biasa ni, hal-hal keduniaan, Nabi akan pilih yang kurang, kan? Kalau kita, ya Allah, nak tunjuk itu sampai setahap yang tinggi. Kita bukannya nak pergi situ, yang halal dengan haram pun tak lepas lagi. Halal dengan haram ni, level bawah ni, level sekolah tadika, tak lepas lagi kita. Yang halal satu, yang haram satu, kita pun menung. Yang haram tu nampak okey juga, kata gitu. Yang haram tu lah yang kita pilih. Itu nak tunjuk tahap keimanan kita yang begitu rendah. Kenapa? Kerana kita bertuhankan hawa nafsu. Dalam Al-Quran Allah sebut, dia kata, adakah manusia itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka? Diikut hawa nafsu dia, kan? Tuhan dia hawa nafsu. Apa sahaja kehendak hati dia akan buat, kan? Kadang-kadang kita tengok orang bahasa, apa aku nak peduli, dia kata duit aku sendiri. Ya, betul, duit kita sendiri. Tetapi orang yang tinggi imannya, dia tak akan mengikut hawa nafsu dia, dia fikir. Baik tu orang larang kadang-kadang kita makan makanan mewah, ambil gambar, kita pergi viralkan. Hari ni makan Musang King, kata gitu. Semalam makan makanan ni. Tu begini, tunjuk kenderaan mewah, tengok duit kita banyak, kan? Tunjuk segala apa semua, kan? Tu dia. Kereta, so cerita lah, kan? Kereta orang botol pakainya, kan? Lamborghini, tu dia. Jadi maknanya tunjuk semua tu, kan? Memang tak salah, harta kita. Tetapi kalau orang yang cerdik, dia fikir bagaimana perasaan orang miskin yang tak memiliki apa-apa. Bila dia tengok macam ini, kan? Apa kebaikan yang dia dapat?
tak dapat apa-apa, tetapi menambahkan lagi rasa kesedihan, bahkan mungkin kebencian. Dan bagi kita pula mungkin akan menumbuhkan sifat mazmumah, sifat yang tak elok dalam diri kita, kan? Kita berbangga dengan kekayaan, kemewahan kita. Itu dia, kan? Jadi orang yang cerdik ni, dia sampai tahap tu dia fikir, dia tidak menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan dia, sebagai ikutan utama dia. Baik itu Islam ajar kita supaya bersederhana, sederhana aja, jangan melampau sangat, kan? Dalam bab sedekah Allah kata, jangan kamu letakkan tangan kamu di tengkuk, ni kedekut bukan main, dan jangan kamu lepaskan tangan kamu. Ini orang yang terlalu pemurah. Dan Allah kata apa? Wa kana baina dzalika qawama, kamu duduk tengah-tengah lah, kata gitu, tengah-tengah, sederhana lah. Tu dia, kan? Maknanya inilah cara hidup yang dianjurkan oleh Islam kepada kita. Islam ajar kita supaya kita sederhana, tidak melampaui batas. Tu dia, kan? Tu dia. Jadi orang yang lemah ini, yang tak cerdik ni, dia akan mengikut hawa nafsu dia. Apa sahaja yang dia nak, dia akan ikut. Tu dia, kan? Dan hanya dia berpandukan akal fikiran dia, logik dia, kan? Aku rasa tak salah, sudah, kan? Ini hak asasi dia, gitu, sudah, kan? Dia main macam itu. Jadi akhirnya tenggelamlah dia dengan kesesatan, dengan hawa nafsu dia. Lagi apa dia? Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang ini, walaupun keadaan dia melayan menurut hawa nafsu dia, dan dalam waktu yang sama, dengan kekurangan amalan dia, kekurangan ibadah dia, kekurangan iman dia, dia masih bercita-cita mengharapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan rahmat Allah. Itu dia. Buat jahat, tapi dia mengharapkan sesuatu kebaikan daripada Allah SWT. Memang kita sepatut dan wajib kita bersangka baik kepada Allah, minta satu benda yang baik daripada Allah, memang begitu. Tetapi tidak membadai dengan hanya tamanna ni, angan-angan jangan, tak boleh. Iman tidak akan tercapai dengan angan-angan, kan? Makan tak ada perlu angan-angan, kan? Bila makan tak mau angan-angan, dia duduk, kenyang dah. Macam mana bila kamu kenyang? Aku angan-angan tadi, kenyang dah, kata gitu. Tak mau. Bila tiba bab makan, bab hawa nafsu, dia boleh usaha pula, usaha ke arah itu, kan? Tapi bila tiba bab iman, dia boleh cukup dengan angan-angan. Tak apa, aku bersangka baik dengan Allah Ta'ala, kan? Bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Mana boleh begitu? Kena sertakan dengan usaha. Itu dia. Adapun kalau ada orang yang bersangka baik, kemudian Allah kurniakan kebaikan kepada dia dengan sebab sangkaan dia, itu hak Allah. Allah nak bagi siapa-siapa dia kendaki, itu terpulang pada dia, kan? Sebab kita tengok ada hadis Nabi SAW cerita orang yang ihsan terhadap haiwan. Ihsan terhadap haiwan. Diberi minum anjing yang dahaga. Anjing dia minum air kat telaga tu. Bila dia minum, lepas dia minum, dia tengok air yang dia minum tu menitik. Tiba datang anjing kemam pasir tu, kemam air menitik tu. Mana anjing tu dahaga sungguh, kan? Dahaga sungguh. Lalu dia pun ceduk air itu dengan kasut dia dan diberi minum kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia dalam syurga. Itu hak Allah. Jangan kita kira hak itu hak Allah. Allah nak buat macam mana pun itu hak dia yang kita tidak boleh pertikaikan. Tetapi kita cerita dari sudut realitinya ialah tidak memadai kalau kita hanya berangan-angan mengharapkan balasan daripada Allah, sedangkan kita berterusan melakukan maksiat, kan? Buat maksiat tapi harapkan kebaikan. Ini namanya orang ini terpedaya dengan syaitan, kan? Tengok bagaimana liciknya syaitan, sampai dia boleh lalai, dia boleh pusing macam itu. Orang buat jahat dia harapkan syurga. Pelik, kan? Dia melawan Islam, dia bekerjasama dengan orang kafir untuk memusuhi Islam, memusnahkan Islam, tapi dia mengharapkan syurga daripada Allah. Tak apa dia kata gitu, kan? Mana-mana agama pun sama, kata gitu. Sudah, kalau dah macam itu habis. Habis. Nampak? Kita tengok bagaimana orang ini tenggelam dengan tipu daya syaitan, sehingga dia rasa dia betul, padahal kita tahu sikap dia ini sangat menyalahi sunnah Nabi SAW, kan? Itu dia. Jadi maknanya nak tunjuk di sini bahawa
Tidak memadai hanya kita bercita-cita, tetapi hendaklah kita jelmakan keinginan kita itu kepada Allah dengan amalan. Dengan amalan. Bila kita buktikan dengan amalan, maka ternyata yang kita ni seorang mukmin. Tu dia. Kan? Barulah layak untuk mendapat rahmat Allah. Layak untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya angan-angan je, tak cukup sebenarnya. Kan kita tengok dalam hadis yang Allah Taala cerita, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita orang tu dia bunuh orang. Ramai 99 orang dibunuh. Kan sehingga akhirnya dicukupkan 100. Bila dia tanya, kali kedua dia bertanya kepada seorang alim, pendeta pada zaman itu, dia cerita kejahatan dia. Lalu dia tanya, adakah peluang dia ni bertaubat, Allah Ta'ala terima? Lalu dia kata, ya ada. Tapi kamu tidak boleh lagi tinggal di sini, kamu kena pergi ke satu tempat. Kan? Satu tempat yang orang di sana semua baik-baik belaka. Kamu tak boleh duduk sini lagi. Tu dia suruh ditunjukkan tempat. Lalu orang tadi dia hendak bertaubat kepada Allah, nak jadi baik. Lalu dia berusaha bergerak pindah daripada tempat dia. Dia pindah. Itu usaha dia lah tu. Dia berhijrah. Tapi takdirnya dia mati di pertengahan jalan. Sampai ke RNR mana tu, berhenti kejap, mati situ. Tu dia. Kan mati. Lalu timbul persoalan. Dalam hadis tu cerita tentang malaikat datang. Rupanya bila kita mati ni ada 2 malaikat datang. Kan, 2 malaikat datang. Saya cerita ni saya pun tak mati lagi, tapi inilah cerita dia. Orang nak mati ada 2 malaikat. Dah mati datang malaikat 2 ni. Malaikat ni tunggu dulu. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Dia tunggu. Kemudian baru datang malaikat maut. Malaikat maut cabut nyawa dan diserahkan kepada salah seorang daripada ni. Tu dia. Jadi orang ni dia bila dah mati, lalu malaikat ni bertengkar. Ceritanya begitulah. Kan? Malaikat rahmat kata dia punya, sebab orang ni dalam perjalanan nak menuju kebaikan. Malaikat azab kata, dah orang ni aku punya, ni orang aku, sebab dia jahat, dia bunuh 100 orang. Kan? Sudah berebut. Kan? Jadi akhirnya Allah utuskan malaikat yang ketiga. Utuskan malaikat, lalu malaikat ni berikan penyelesaian. Dia kata, sekarang ni kamu pergi ukur, dia kata gitu. Ukur daripada tempat dia bertolak dengan tempat yang dia nak tuju, mana yang lebih hampir. Ukur-ukur lebih sikit je, ada yang menyebut sejengkal lebih daripada tempat yang nak dituju tu, lebih dekat sejengkal daripada tempat yang dia tinggalkan. Lalu malaikat tu kata, sekarang ni milik kamu wahai malaikat rahmat. Nampak tu? Yang kita nak sebut di sini ialah usaha dia. Dia berusaha pergi situ. Macam kita juga datang masjid, kita datang majlis ilmu, kita baca Al-Quran, melakukan amal soleh. Ada orang kata, kau pergi masjid, kau mengaji, kau bukan pandai pun, kau tak reti apa pun. Kan? Baca Fatihah pun tentang pukang, kata-kata tu. Datang masjid, macamlah pandai sangat, kata gitu. Ya, kita tak pandai, kita bodoh. Tapi kita berusaha untuk baik. Berusaha untuk pandai. Yang itu yang Allah nilai. Sedangkan orang tadi dia pandai, misalnya, katakan dia pandai. Bukan main, baca hebat, semua hebat, mengaji, semua sebagainya. Tapi tak pergi masjid. Tak pergi majlis ilmu. Maka dia tidak ada usaha. Nampak? Ada ilmu, tidak beramal. Yang ini jahil tapi dia berusaha untuk beramal, untuk baik. Maka kita tengok di sini lebih bagus orang yang berusaha tadi. Sebab iman tadi dia tidak, bukan hanya dengan angan-angan. Sebab itu Nabi kata, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia bercita-cita terhadap Allah untuk mendapatkan keampunan, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang dia tak buat apa-apa, atau dia kekal dengan melakukan maksiat. Jadi sini kita tengok, berdasarkan hadis ini, balik pada awal perbincangan kita, bagaimana ukuran kebijaksanaan menurut agama dan ukuran kebijaksanaan untuk mengikut manusia. Kita kata memang hari ni inilah ada orang sebut khurafat hari ni, dia kata. Bahasa dia khurafat hari ni, kita tengok sijil. Kan? Tengok sijil, kan? You mengaji mana? Dia kata, tanya gitu. Belajar mana? You ni. Ni kos apa? Kan? Sarjana ke? PhD ke? Kan? Tak ada, biasa je, kan? Biasa je. First degree, kita gitu. You diam. Macam tu. Kan? Orang ukur macam itu. Kan? Ini hari ni berlaku macam itulah. Tunjuk saya CJ saya, tengok ni, saya belajar ni. CJ saya banyak ni. Ni semua ni. Overseas,
Lagi semua over belaka lah. Tu dia. Dia lupa bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab pernah memanggil Abdullah bin Abbas dalam majlis itu majlis syura, disertai oleh kibarus sahabat-sahabat yang senior. Bila Nabi SAW bila Sayyidina Umar bawa Abdullah bin Abbas umur ketika itu 15, 16 atau 17 tahun ni umur dia. Sebab ketika Nabi SAW wafat, Abdullah bin Abbas umur dia 13 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. 13 tambah 2, 15. Lepas tu Sayyidina Umar jadi khalifah. Ketika umur Abdullah bin Abbas 15 tahun, dia bawa tu sekitar tahun tu 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun dia bawa dalam majlis itu. Sehingga sahabat-sahabat yang senior dia kata, "Wahai Amirul Mukminin," kata, "wahai Umar, kalau kau nak suruh bawa budak besar ini, kami pun ada anak-anak kami besar ini, cucu kami besar ini, kenapa bawa dia dalam majlis ini?" Nampak tu. Lalu kata Nabi SAW, kata Sayyidina Umar, dia kata, "Nanti dulu," dia kata, "cuba kamu ceritakan, kamu tafsirkan ayat daripada suratul Nas, idza jaa nasrullahil fath." Seorang Nabi suruh sahabat-sahabat yang senior ni tafsirkan ayat ini. Semua cerita hampir sama. Cerita tentang ayat ini menceritakan tentang kemenangan Islam, datang pertolongan Allah, Allah suruh istighfar, Allah suruh tasbih dan bersujud kepada dia. Kan? Kemudian kata Umar Al-Khattab, "Wahai Ibn Abbas, cuba kamu ceritakan tentang ayat ini." Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Ayat ini menceritakan tentang hampirnya wafat Nabi SAW." Tengok, tak nampak pun dalam ayat itu, tapi dia nampak. Yang disebut ar-rasikh ni orang ni. Ayat ini menceritakan tentang hampirnya wafat Nabi SAW. Orang tak terfikir macam itu. Sebab kita tengok logik, kan, kita pun takut sekarang ni. Sebab kita tengok Islam semakin lama semakin naik, kan, mendapat tempat. Bukan takut apa, takut rupanya inilah dia saat akhirnya, pengakhiran kepada dunia. Bila Islam dah menang zaman Nabi SAW, pertolongan datang, rupa-rupanya signal bahawa kerja Nabi SAW itu sudah selesai. Bila dah selesai, apa maksudnya? Allah akan panggil balik. Itu yang dipandang oleh Abdullah bin Abbas. Lalu kata Umar, sangkaan aku selama ini seperti itulah, kata dia. Nampak tu. Jadi macam mana pula kita boleh pelekeh orang? Kau ngaji mana? Pondok. Mengaji kat pondok tak jadi lah, dia kata. Tak standard. Kan? Tak standard. Saya overseas, saya ni. Jangan begitu, kan? Tu dia. Jadi itu nak tunjuk bagaimana Islam mengukur kebijaksanaan itu ialah bila orang itu dia membuat persediaan untuk akhirat. Itulah kecerdikan Islam. Jaga diri dia, banyakkan amalan, tinggalkan segala bentuk dosa, hubungan dengan manusia dia jaga, tak buat dosa dengan orang, kan, dia jaga, maka akhirnya dia selamat. Tu dia. Inilah orang yang cerdik, bukan berdasarkan sijil dan sebagainya. Adapun begitu, bukanlah bermakna kita dilarang untuk belajar sehingga mendapat sijil yang besar, bukan begitu. Jadilah orang yang cerdik, tetapi jangan jadikan itu sebagai satu signal kecerdikan kita, kan. Tuan kenal menteri agama kita, kan, Masya Allah orang ni, kita pernah baca kitab dia gitu, kan. Tu dia. Kita tahu latar belakang dia memang mengaji. Waktu dia belajar di Madinah, kan, dia belajar rasanya mula-mula dia belajar Madinah. Lepas belajar Madinah, waktu cuti dia pergi belajar ke Syria. Belajar saja je. Faham? Belajar. Baik itu di situ dia sempat berguru dengan beberapa orang yang penulis kitab fiqh manhaji tu. Dia tahu guru dia. Dia belajar. Memang dia jenis orang belajar, kan? Sehingga bukan nak kejar tu kejar apa? Sijil dan sebagainya, bukan. Adapun dia dapat apa sarjana semua tu, kalau PhD tu di sini. Bukan di sana. Maknanya memang jenis orang yang cukup tawadhu. Bukan nak gah dengan benda-benda yang dia ada tu, bukan. Padahal tengok orangnya, ya Allah, ilmunya banyak semua alim, kan. Sampai sejarah tengok dia belajar, dia kerja mula-mula balik sini, dia kerja dekat USIM, kan. Tapi pakaian dia macam itulah, macam kita tengok hari ni, itulah pakaian dia, rupa dia, kan, macam itu, kan. Sehingga pihak universiti pun kata suruh dia tukar penampilan diri dia lah. Sebenarnya kadang-kadang orang tak suka ni macam-macam lah, kan.
Bila tak suka tu macam-macam dia buatnya. Ni macam-macam dia buat. Jadi dia pun faham orang tak suka dia. Kan? Orang tak suka dia. Akhirnya letak jawatan. Bila start letak jawatannya, ramai yang minang. Antara yang awal meminangnya tabung haji lah meminang dia. Pindah habis semua. Akhirnya inilah keadaan dia. Tengok, Allah Ta'ala berikan kedudukan. Kan? Allah angkat orang yang betul-betul ikhlas dalam hidup dia. Mudah-mudahan kita pun dapat macam itu. Jadi jangan ukur berdasarkan sijil dan sebagainya. Kan? Jadilah orang yang cerdik, walaupun kita tak ada sijil macam mana pun, tetapi cerdiknya kita bila kita fikir akhirat. Ni orang cerdik. Tu dia. Adapun kalau kita hanya fikir dunia, untung, kekayaan, kemewahan, masyhur, banyak followers, like itu like ini, maka sebenarnya kita bukan orang yang cerdik. Bahkan dalam bahasa yang kasar, memang kita ni bodoh sebenarnya. Bodoh. Sia-sia kerja kita, tak ada faedah. Kan? Itu dia. Jadi saya rasa malam ni cukup sekali itu. Kan? Cukup sekali itu perbincangan kita, iaitu hadis ini berkaitan dengan siapa orang yang pintar. Mari kita sama-sama berusaha menjadi orang yang pintar dengan fikir kerja kita ni, tindakan kita, apa saja, baik percakapan, perbuatan kita, tindak tanduk kita, kehidupan kita keseluruhannya, jadikan dia sebagai amalan yang boleh kita bawa di akhirat. Jadikan begitu. Semuanya kita target kita akhirat. Semuanya akhirat. Itu dia. Maka kalau begitulah sikap kita, maka mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang disebutlah hadis ini, iaitu orang yang cerdik. Jadi rasanya cukup sekali itu malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita semua. Mohon ampun dan maaf kalau ada yang terkasar. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.